Kesan yang kedua apa dia? PAC. PAC ni yang duk sibuk tentang LCS ni, ya, littoral coastal ship ni, ataupun kapal tempur pesisiran pantai ni, ini hasil daripada PH. Kenapa? Kerana PH yang pinda amalan parlimen, PAC, Public Accounts Committee, iaitu jawatan kuasa yang jaga akaun awam ini, perbelanjaan kerajaan dan sebagainya, pengurusinya adalah daripada parti pembangkang. Kalau pada zaman BN, semua orang BN, ada penyelewengan pun dia tutup. Ya? Tapi bila kita dah mulakan budaya PAC, pengurusinya daripada pembangkang, maka ini hasilnya. Habis terdedah semua. Dan benda ni tak ada orang boleh pertikai. Kerana PAC tu 10 orang, 6 daripada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, 6 daripada kerajaan, 4 daripada pembangkang. Pengerusinya pembangkang. Lalu bila Najib kata, oh ni agenda DAP, mana boleh DAP? Walaupun dia pengerusi, tapi 10 orang, termasuk orang UMNO, termasuk orang PAS, termasuk orang Bersatu, sebahagian daripada kerajaan, habis terdedah kerana tak boleh tutup. Kerana PAC menjalankan tugasnya dengan baik, dia panggil semua yang terlibat. Termasuklah Laksamana Angkatan Tentera Laut dan sebagainya, menceritakan bagaimana semua diubah oleh Najib. Tentera Laut nak macam ni, dia ubah, dia dengar apa yang minta oleh kontraktor Bustet Naval Shipyard, BNS. Jenis kapal, kemampuan kapal, sistem kapal, akhirnya semua ditentukan oleh kontraktor, bukan oleh end user. Semua terdedah. Ya? Lalu inilah kesan daripada 22 bulan. Ya? Yang dikatakan pendek, betul pendek. Tapi kalau 22 bulan kita dah boleh bawa perubahan-perubahan yang seperti itu, yang menghasilkan satu kecekapan yang lebih baik dan pentadbiran yang lebih baik, pertanggungjawaban yang lebih baik. Cuba fikirkan kalau kita memerintah 5 tahun. Ya? Rombakkan, reformasi, perubahan, supaya budaya politik cash is king ini dapat dimatikan dan ditanam buat selama-lamanya. Ini yang kita nak. Kenapa? Kerana kita berpolitik ni, ya tuan-tuan dan puan-puan, ya, ini bukan untuk masa kita. Ya? Sepatutnya lah orang politik ni dia fikir begitu. Kita berpolitik, kita macam ayah, kita nak tinggalkan ada peninggalan yang baik yang akan diwarisi oleh anak-anak kita. Itu yang kita sepatut fikirkan, bukan sekadar masa kita. Kita nak serahkan negara ini dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada bila kita ambil alih. Ni yang kita nak, so that we can pass to our future generation something yang membantu mereka, mudah bagi mereka. Kita tak nak jadi orang ayah ataupun ibu bapa yang tak bertanggungjawab. Bila meninggal, anak kena tanggung hutang. Kerajaan pun macam tu. Kita terlibat dalam politik, kita nak tadbir negara supaya kita serah negara kita ini dalam keadaan yang selesa. Ya? Ada aset, kaya, ya? Ada industri, ada kemahiran, ya? Ada reserves dan sebagainya. Ini nengok duit dalam KWSP habis diangkut. Nampak duit dalam LTAT habis dia guna pakai. Ya, nampak duit dalam KWAP yang kumpulan wang simpanan pencen pun diangkut.
tak boleh tahan tengok duit banyak. Sedangkan itu semua telah diwariskan kepada mereka oleh pemimpin-pemimpin asal dulu yang memulakannya. Felda hancur. This is not what politics should be like. Politik sepatutnya usaha yang berterusan untuk memperbaiki negara, keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan sosial, kesatuan rakyat, bukan berbalah atas sebab kaum ataupun agama, supaya kita wariskan kepada anak-anak kita, cucu kita dalam keadaan yang baik. That's what it's all about. Tapi puak-puak ni politik untuk kuasa, untuk kayakan diri. Ya? So kita harap generasi yang muda bangkit, bersuara, gunakan undi yang telah kita perjuangkan untuk golongan muda, untuk sama-sama tegakkan kerajaan yang cekap dan kerajaan yang amanah dan kerajaan yang bersih untuk semua, kebaikan semua. Ya? Ini sepatutnya ya, kita punya wawasan dan perjuangan bersama. Ya? Saya pun tak nak panjang, ni pun dah pukul 12 malam. Saya nak balik tidur. Kalau orang tak nak tidur tu terpulang lah. Ya? Saya ucapkan terima kasih kerana orang yang hadir bersama dan yang menjemput saya untuk hadir bersama. Ya, insya-Allah usaha-usaha untuk nak bangkitkan semangat orang muda khususnya, kesedaran dan kefahaman mereka bahawa politik ni affects you. Kalau you tak terlibat, maknanya you serahkan kuasa ni pada orang untuk decide for you. Kalau you're fed up of politics, you kata you tak seronok tengok politik ni, kotor lah, inilah itu, you tak turun mengundi, maknanya you serah kuasa pada puak-puak yang macam tu. If you don't like the kata, kalau kamu tak suka kata, kalau kamu tak suka golongan yang rasuah, kalau kamu tak suka golongan yang salah guna kuasa, yang penyeleweng, kamu nampak politik ni kotor, bersihkan. Kalau kamu tak bangun dan bangkit dan membawa perubahan, kamu akan serahkan kuasa pada golongan-golongan yang seperti itu. Ya? Baik. Wallahu alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.